Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Salam satu Malaysia diucapkan kepada para penonton di luar sana yang sudi untuk bersama kita pada forum kita malam ini. Jadi, pada hari ini kita akan mengadakan sebuah forum yang bertajuk falasi di dalam media sosial. Adakah ianya baik atau buruk? Dan apakah faktor-faktor yang mendorong kepada berlakunya falasi di dalam media sosial? Kita diberkati dengan 3 orang panel yang sangat istimewa pada hari ini, iaitu panel pertama kita, Saudara Luqman, panel kedua kita, Saudara Syauqi, dan panel ketiga kita, Saudara Fadil. Ketiga-tiga panel ini mempunyai pengetahuan yang luas di dalam bidang mereka masing-masing. Jadi, terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kerana sudi untuk bersama kita pada forum malam ini. Jadi, baiklah. Untuk membuka forum ini, saya akan mengenalkan ataupun memberi pengenalan kepada anda semua mengenai apa yang dimaksudkan dengan falasi. Falasi merupakan suatu hujah yang lemah ataupun tidak boleh diterima oleh akal. Suatu kesilapan dalam berbicara ataupun berhujah. Jadi pada hari ini kita dapat lihat banyak berlakunya falasi. Falasi ini juga boleh dikatakan sebagai berita yang tidak pasti kesahihannya. Dan berita-berita ini mudah tersebar di laman-laman media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram. Seperti yang kita tahu, media sosial sangatlah pesat digunakan oleh para remaja pada hari ini. Seperti kita pada hari ini pun kita menggunakan salah satu aplikasi media sosial untuk berhubung. Jadi, apakah kesannya jikalau falasi-falasi ini mula untuk dimuat naik ke dalam media-media sosial ini? Adakah ianya akan memberikan kesan yang baik ataupun ianya akan memberikan kesan yang buruk? Dan apakah faktor-faktor yang berpunca berlakunya falasi ini? Jadi baiklah. Pertama sekali saya ingin menanyakan tentang apakah faktor-faktor berlakunya falasi ini di dalam media sosial kepada ahli panel pertama kita, iaitu Saudara Luqman. Dipersilakan. Baiklah, saya selaku panel pertama, saya akan menceritakan punca atau faktor berlakunya falasi inilah. Bagi yang saya sudah kaji, falasi ini terjadi akibat 4 perkara. Tidak cukup data dan tidak cukup fakta, ataupun kita boleh kelaskan dia sebagai satu saja. Kerana tidak cukup data dan fakta itu adalah benda samalah. Data atau juga fakta. Dan juga berhujah berdasarkan emosi dan perasaan ataupun juga paksaan. Jadi saya akan menerangkan sedikit kenapa berlakunya falasi dengan tidak cukup data atau fakta ini. Dengan tidak cukup data atau fakta ini, seseorang itu jump into the conclusion ataupun membuat kesimpulan berdasarkan apa yang dia tahu sahaja. Padahalnya, jika dia membanyakkan lagi pembacaan ataupun penyelidikan, dia boleh lagi mendapatkan data atau fakta dan dia boleh membuat kesimpulan yang lebih bernas atau orang kata idea yang bernas begitu. Jadinya fakta atau data ini sangat-sangat pentinglah untuk seseorang itu tidak melakukan ataupun tidak terjerumus dalam perkara-perkara falasi beginilah. Tapi jika untuk nak menceritakan kenapa falasi ini terjadi, sebeginilah kiranya data dan fakta yang sangat low orang kata, kurang, dan akan mengakibatkan kepada seorang itu mengeluarkan kenyataan yang falasi. Dan saya akan cerita pasal yang kedua tadi, yang berhujah berdasarkan emosi dan perasaan dan juga paksaan. Jadinya kalau saya tanya pada moderator Hazri dan yang lain jugalah, mestilah pernah dengar pasal berhujah perempuan. Sebagai contoh, perempuan mempunyai perasaan yang lebih orang kata tinggilah. Kiranya apa-apa pun akan mengikut perasaan. Jadi berhujah tu terkadang dengan perasaan atau emosi tu. Jadi keluar begitu, dan kebanyakannya ataupun kebiasaannya memang falasi. Memang tidak
tidak, memang sangat-sangat jarang lah ia akan keluar sebagai kenyataan. Dia akan kebiasaannya keluar sebagai falasi. Dan di situ kita boleh nampak yang emosi dan perasaan memainkan peranan penting dalam seseorang itu mengutarakan satu penyataan itu secara falasi ataupun secara hakiki. Betul. Dan saya ada dalil untuk menguatkan lagi faktor ataupun punca ini berdasarkan surah An-Nahl yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmat, kebijaksanaan dan nasihat yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi kita boleh nampak di sini dalam Al-Quran sendiri pun sudah menceritakan bahawa kita kalau nak berbahas dengan orang tu tidak perlulah kita menggunakan emosi dan perasaan, dan juga orang kata berbahas itu menggunakan ilmu dan akal. Itulah itu pada pendapat saya, dan apa yang saya telah kaji pasal falasi ini, orang kata punca atau faktor dia berlaku. Jadi terima kasih, dan saya akan pass kepada saudara Azli selaku moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita iaitu Saudara Luqman di atas pendapat beliau tentang beberapa faktor mengapa terjadinya falasi-falasi ini di dalam media sosial. Jadi itu merupakan pendapat beliau yang sangat berkualiti. Jadi kita teruskan kepada soalan kita yang kedua iaitu apakah kebaikan yang terdapat jikalau kita membaca ataupun ternampak pos-pos yang berkaitan dengan falasi di dalam media sosial. Jadi soalan ini ditujukan kepada ahli panel kedua kita iaitu Saudara Syauqi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator. InsyaAllah saya akan teruskan dengan tajuk saya iaitu kebaikan falasi dalam media sosial terhadap masyarakat. Kebaikan falasi dalam media sosial ni dia tak banyak sangat sebab falasi itu sendiri dia bersifat negatif. Jadi kalau kita nak cari benda yang positif dalam benda yang terang-terang negatif ni dia agak sukar sikit. Jadi saya akan berikan satu contoh berkenaan dengan kebaikan falasi dalam media sosial iaitu kebaikan membaca. Apa yang kita sedia maklum bahawa wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah berkenaan dengan membaca, iaitu seperti dalam dalil daripada Al-Quran dalam suratul Alaq ayat yang pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, yang bermaksud bacalah. Jadi dalil ini menjelaskan kepada kita bahawa membaca dan menuntut ilmu itu adalah satu benda yang sangat penting. Iaitu yang seterusnya berkaitan dengan menuntut ilmu dan membaca itu merupakan satu perkara yang penting menurut kepada hadis riwayat Ibnu Majah iaitu talabil ilmi fardhatin ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim. Ini bermakna kita sebagai orang Islam kita wajib menuntut ilmu. Kerana hanya dengan ilmu dan juga membaca kita akan dapat bezakan, kita akan dapat menentukan sebuah satu pemikiran yang kritis dan kreatif, dan kita akan dapat bezakan antara kenyataan hujah itu sama ada hujah itu adalah hujah yang sahih ataupun dhaif ataupun hujah yang salah, benar ataupun salah dan sebagainya. Selain daripada hadis itu adalah hadis daripada hadis riwayat Muslim iaitu utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan
daripada buayan hingga ke liang lahat. Ini bermakna membaca dan menuntut ilmu ni satu benda yang sangat penting. Kerana dengan ilmu itulah kita boleh membezakan antara benda tu benar ataupun tidak dan sebagainya. Jadi orang yang menuntut ilmu ni ada hadis cakap man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk ke syurga. Jadi itulah antara kebaikan, salah satu kebaikan lah yang boleh diambil berkenaan dengan kebaikan falasi dalam media sosial terhadap masyarakat. So itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada ahli panel kita yang kedua, Saudara Syauqi. Pendapat beliau disertakan dengan dalil untuk mengukuhkan hujah yang dibawa. Jadi hujah yang dibawa oleh beliau bukanlah falasi kerana mempunyai hujah yang teguh berdasarkan dalil-dalil dan nas-nas Al-Quran. Jadi kita ke soalan yang ketiga, iaitu berkenaan dengan keburukan falasi. Falasi ini sudah terang lagi bersuluh, ianya bersifat negatif. Jadi apakah buruk falasi apabila ianya diterapkan dan disalahgunakan? Jadi kita untuk menjawab soalan ini, kita mempersilakan ahli panel kita yang ketiga, Saudara Fadil. Dipersilakan. Terima kasih Cik Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pada pendapat saya, falasi di media sosial ni memang banyak keburukannya. Jadi falasi ni sebenarnya bukan sahaja berlaku dalam media sosial, malah berlaku juga di akhbar-akhbar. Tetapi pada malam ini kita akan memfokuskan pada media sosial lah. Sebab media sosial ni adalah satu platform yang sangat popular sekarang dan golongan muda terutamanya remaja terlalu taksub sehingga melakukan suatu tindakan tanpa berfikir dahulu akan kesannya. Sebagai contoh, mereka menulis komen-komen negatif tanpa berdasarkan fakta. Kembali semula kepada soalan tadi, antara kesan negatif akibat falasi di media sosial ialah berlakunya perpecahan dalam masyarakat. Hal ini kerana apabila suatu berita itu adalah falasi, berkemungkinan besar berita tersebut adalah berita yang berunsurkan fitnah. Kemudian orang yang merasa dirinya difitnah itu akan berasa marah. Deretan kejadian ini akan bermulalah bermasa-masa muka, caci-mencaci, malah boleh berlakunya pergaduhan secara fizikal. Isu ini bahkan mendapat perhatian daripada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin. Menurut akhbar online iaitu sumber berita, baginda memerintahkan supaya berita-berita palsu ini tidak bertebaran. Hal ini kerana berita-berita ini mampu menggugat keharmonian dalam masyarakat serta semangat perpaduan bagi tempoh masa yang panjang jika dibiarkan. Oleh itu, kita sebagai masyarakat Malaysia yang menyukai dan mementingkan keamanan, kita mestilah mengelakkan diri daripada memberikan pernyataan-pernyataan yang berbau fitnah. Hal ini juga seiring dengan apa yang diajar dan diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fitnatu akbaru minal qatl, yang bermaksud dan dosa memfitnah itu lebih besar daripada membunuh. Oleh itu, kesimpulannya kita sebagai seorang Muslim, kita mestilah menjaga lisan dan menjaga tangan daripada menyampaikan falasi-falasi yang hanya memudaratkan diri dan masyarakat pada masa akan datang. Sekian sahaja daripada saya akan serahkan semula forum ini pada sang moderator kita Encik Azri. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudara Fadil. Pendapat yang sangat bernas berkaitan dengan keburukan yang terdapat di dalam falasi. Jadi ketiga-tiga ahli panel telah memberikan pandangan dan hujah mereka berkaitan falasi di dalam media sosial. Saya akan merumuskan dan menutup forum kita pada hari ini dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang boleh dibuat daripada falasi di dalam media sosial ini ialah seperti yang kita tahu,
falasi di dalam media sosial terlalu banyak, dan untuk kita sebagai seorang insan yang biasa untuk mengawal falasi itu berlaku pada masyarakat umum yang mempunyai pelbagai latar belakang, mempunyai umur yang berbeza, berlatar belakangkan bangsa, berlatar belakangkan agama yang berbeza, ini akan menjadi sukar untuk dikawal. Jadi pada hari ini kita telah mendengar dan mendapat sedikit buah fikiran berkenaan falasi di dalam media sosial ini dan bagaimana kita untuk mengelakkan daripada terjerumus di dalamnya. Dan antara cara yang saya cadangkan untuk kita tidak terlibat dalam falasi dalam media sosial ini adalah, yang pertama, kita perlu seharusnya tidak mementingkan pandangan orang lain seperti yang dikatakan oleh panel kita yang ketiga tadi, tidak mementingkan diri kita dengan hanya melihat diri kita sahaja betul. Tidak semestinya demikian, kerana mungkin ada orang yang lebih baik hujahnya daripada kita dan tidak semestinya kita sahaja yang betul. Dan antara perkara yang lain yang boleh dilakukan oleh kita untuk mengelakkan diri kita adalah dengan membuat penilaian sebelum membuat sebarang pernyataan. Buatlah penyelidikan dahulu, carilah sumber-sumber dahulu apabila hendak berhujah, kerana itu antara syarat-syarat yang diberi sebelum kita berhujah. Jadi saya akan mengakhiri forum kita pada hari ini dengan sebuah hadis, iaitu yang berkenaan dengan segelintir umat pada hari ini, iaitu jika kita tiada apa untuk dikatakan, lebih baik kita diam. Jadi itu merujuk kepada beberapa netizen-netizen yang suka untuk membuat andaian mereka sendiri. Jadi itu sahaja untuk forum kita pada malam ini. Saya tutup forum kita dengan bacaan surah Al-Asr, dan terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kerana sudi untuk datang pada malam ini. Sekian, terima kasih.